Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita meneruskan dan menyambung bacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita mulakan setelah semenjak beberapa ketika. Untuk hari ini kita akan melihat, mendengar dan membaca daripada surah Maryam bersama-sama ayat yang ke-39 hingga ke-51. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 308. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, sebentar lagi kami bawakan ayat-ayatnya kepada anda. Baiklah, di kesempatan ini saya nak menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Semoga sahabat-sahabatnya diberikan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga dipermudahkan segala urusan kehidupan di dalam dunia dan juga di akhirat. Dan saya nak menjawab salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak teman-teman untuk membaca surah Fatihah bersama-sama. Tapi sebelum itu, boleh tak bantu saya? Kita tekan button share dahulu, kita kongsikan, kita boleh tag pasangan kita, tag isteri dan suami, ataupun anak-anak kita.
begitu juga ahli keluarga dan kawan-kawan. Boleh tak ya bantu saya kita share dahulu pelajaran ini. Yang kedua, kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran insya-Allah. Terima kasih yang tolong komen, terima kasih yang tolong share dan tag kawan-kawan mereka, khususnya jika ada kawan-kawan yang mualaf dan sebagainya. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia dah ni nak mula ni? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart insya-Allah. Kita berlatar belakangkan ombak laut yang sedang menghempas. Diharapkan teman-teman juga sedang bergelora hatinya untuk sama-sama kita belajar mengaji bersama-sama insya-Allah untuk hari ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita lihat bacaan isti'azah sebelum kita masuk pada ayat Al-Quran yang akan kita baca sebentar lagi. Pastikan lafaznya jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A dengan au itu bezakan. Hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, 2 harakat, zal di hujung lidah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat, ya, ta 2 harakat di sini, dan jim di akhir baru rapat mulut. Jangan tutup awal jadi rajim, tak mau ya, istilah rajim gitu ya. Sekali lagi jom kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita lihat ayat pertama hari ini. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Semoga kita dapat bantu kawan-kawan kita, dan lebih utama kita nak bantu diri kita sendiri untuk mengingati pelajaran yang sedang kita pelajari. Di sini ikhfa hakiki, bukan wa'an. Kalau baca wa'an jadi izhar. Di sini bukan izhar, di sini ikhfa hakiki nama hukumnya. Samarkan kadar panjang 2 harakat. Wa'anzirhum idhar syafawi. Jangan panjang, sempurna saja hum. Idhar syafawi senang nak kenal dia. Macam mana? Tengok mim mati itu ada tanda mati asli atau tidak. Kita berbicara tentang Al-Quran Rasam Usmani ya. Al-Quran lain mungkin cara tulisannya berbeza sedikit dengan kaedah yang ada dalam Al-Quran Rasam Usmani. Saya menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan Al-Quran Rasam Usmani ya. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ mim baris fathah naik di atas lam di sini, alif lam qamarih. Ha baris atas naik di atas sin. Hasrati idh qudiyal qu di pangkal lidah kita. Qaqi qu. Dad pula makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri. Idh qudiyal amru wa hum am idhar syafawi, hum juga idhar syafawi ya. Fi 2 harakat, ghaf ghain di ujung kerongkong ini. Ghaflatin di sini masuk berserta dengan 2 harakat, daripada ghaflatin jadi ghaflatin wa hum idhar syafawi. Sempurna saja, terus masuk. La yu'minun, dan waqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan la yu'minun, itu tak sempurna. Mestilah la yu'minun baru berhenti. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi
nakhlatin wa hum la yu'minun. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Jika anda merasakan ianya bermanfaat, jangan lupa tekan button share. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Inna, di sini wajibul gunnah, 2 harakat. Jangan sesekali baca inna, itu tak sempurna. Mestilah inna na, 2 harakat. Nah, ha pedas. Nunarithul, nunari, ri jadi nipis. Sul, sa di ujung lidah. Naik terus di atas lam. Narithul arda wa man, izhar halqi. Jangan lam panjang, terus masuk. Alaiha, 2 harakat. Wa ilaina yurja'un. Jadi tarik nafas, kita baca bersama-sama. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'un. Kemudian baru masuk ke ayat yang seterusnya. Okey ya, so far kalau anda rasa okey, boleh belajar sesuatu, janganlah lupa belanja saya thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa menekan button share. Kita lihat ayat seterusnya. Wadhkur, zal di hujung lidah ini, dia keluar di antara 2 gigi. Wadhkur fil kita, fa berkasrah bertemu lam, fil bukan fil. Beza fil dengan fil ya. Fa berkasrah bunyi fi bukan fe ya. Bila bertemu lam jadi fil dan bukannya fil ya. Jangan baca fil kita tapi fil kita. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ib ada lantunan. Khaqala surah. Rahim. Waqafkan. Bukan Ibrahim, bukan him tapi him. Itu pertama. Keduanya mesti sekurang-kurangnya waqaf dengan 2 harakat kalau nak waqaf. Jangan waqaf dengan Ibrahim. Itu tak sempurna, salah. Yang betulnya Ibrahim. Kemudian innahu, 2 harakat. Sama macam ni juga, wajibul gunnah. Jangan baca innahu, tak betul ya. Mestilah innahu kana siddiqan. Di sini 2 harakat. Nabiyya, ya bersabdu, tekankan ya. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Di sini Allah kata apa? Wahai Muhammad, iaitu Nabi Muhammad, ceritakanlah, berikanlah, sampaikanlah di dalam Al-Quran cerita tentang Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ni merupakan seorang yang membenarkan Allah dan perkara-perkara yang gaib, yang berkaitan dengan Allah, dan perkara-perkara yang dikira sebagai ilmu gaib lah. Walau apa pun manusia lain menyangkalkan, Nabi Ibrahim tetap akan membenarkan. Baik, dia ada perbualan di sini Nabi Ibrahim dengan abinya, dengan ayahnya. Ada tafsir menyatakan ayahnya ini ada berbeza pendapat ya. Ada yang mengatakan ayah kandung, ada yang kata ayah angkat. Ala kulli hal, cerita yang dapat kita pelajari di sini, iman itu tidak dapat diwarisi. Bismillah, kita minum air dulu. Kerana apa saya kata begitu? Kita dapat lihat di sini ya, dalam sejarah para rasul dan para anbiya. Nabi Nuh, anaknya tidak beriman. Tak mau bersama dengan Nabi Nuh dikala Nabi Nuh ajak untuk naik ke dalam bahtera yang dibina untuk menyelamatkan daripada
daripada bencana alam lah kita panggil, balak yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Air datang dari segenap penjuru, dari atas, dari bawah bumi, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Jadi Nabi Nuh, Nabi pun anak masih tidak beriman. Begitu juga kita dapat lihat Nabi Lut, isterinya tidak beriman. Begitu juga dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Jadi apa katanya? إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا. Saya nak sahabat-sahabat hati-hati di sini. Ada yang 1-2 harakat tu kena hati-hati ya. إِذْ قَالَ لِأَبِي 2 harakat. Hiya, hi 1, ya 4 atau 5 harakat. Abati lima ta'. Ini semuanya 1 harakat. Abati lima ta' budu ma. Bu dan du masing-masing 1 harakat. Ma 2 harakat. Lima ta'budu ma la. Ma dan la 2 harakat. Yasma'u wa la yubsiru wa la ghain di hujung kerongkong. Yuni 2 harakat. Fa hakiki 2 harakat. Samarkan, bukan an tapi ka syai'a. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, lima ta'buduna ma la yasma'. Kenapa kamu menyembah sesuatu, iaitu berhala yang tidak dapat mendengar, wala yubsir, dan tak dapat melihat, wala yughnika anka syai'a, dan tak dapat memberi keuntungan apa pun, tak dapat bawa faedah apa pun. Berhala. Berhala. Kira kan berhala mana ada boleh. Sedangkan berhala itu dibina sendiri oleh ayahnya. Maksudnya ayahnya tugasnya itu ataupun kerjanya, profesionnya itu buat berhala. Jadi kita buat dengan tangan, kita sembah balik. Adakah itu tidak menampakkan tentang kejahilan dan kebodohan manusia itu? Tak dapat memikirkan. Mana mungkin satu patung yang kita bina sendiri dengan tangan kita, walaupun dibina dengan emas permata, dengan berlian dan intan, manakan mungkin dapat mendengar, mana mungkin dapat berbicara, dan mana mungkin dapat memberikan faedah. Boleh ya, insya-Allah sahabat-sahabat, kita teruskan ayat seterusnya. Sekali lagi sebelum saya teruskan ayat ini, saya nak ajak sahabat-sahabat jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share ya. Ya abati inni, ya 4 atau 5 harakat. Abati inni, in itu wajib lonah 2 harakat, ni 2 harakat. Qad ja'ani, qad ada lantunan. Qad ja'ani 2 harakat. Minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Fattabi'ni 4 atau 5 harakat. Ahdika siratan, ini ikhfa hakiki, sawiya. Boleh insya-Allah kita tarik nafas dan baca bersama-sama. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Jadi Nabi Ibrahim menyambung hujahnya. Katanya, ya wahai ayahku, qad ja'ani minal ilm. Allah telah datangkan kepada aku pengetahuan tentang kebenaran ya. Ma lam ya'tika, apa yang tak kamu perolehi. Maksudnya ilmu tentang ketuhanan itu diberikan kepada
Nabi Allah Ibrahim dan tidak kepada ayahnya. Maka dia kata, fattabi'ni, ikutlah aku. Ahdika siratan sawiya. Aku akan tunjukkan kepada kamu jalan yang benar lah, jalan yang selamat, iaitu jalan keimanan dan bukannya jalan kekufuran. Kemudian sambungnya, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, jangan kamu sesekali menyembah syaitan. Kerana apa? Kerana katanya dalam sambungan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Jadi kerana sesungguhnya syaitan itu dengan Allah, dia itu mengingkar, kufur kepada Allah. Jadi sesekali jangan kita jadikan syaitan, kerana syaitan ini boleh datang dalam pelbagai keadaan. Maksud yang saya nak sampaikan ialah tidak semestinya dia datang dengan wajahnya sendiri, tetapi didatangkan dengan bisikan-bisikan yang membawakan kita itu lama-kelamaan jauh dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ada antara hikmahnya kenapa di dalam Islam tidak dibenarkan kita untuk membina tugu-tugu, bentuk-bentuk. Sebab itulah Nabi melarang kita membina tugu-tugu pembesar-pembesar, apatah lagi Rasul dan juga Nabi, kerana dibimbangi pengikutnya akan menyembah tugu tersebut setelah kematian pemimpin ataupun Nabi ataupun Rasul tersebut. Inilah salah satu puncanya, salah satu sebabnya, ya. Waktu hidup itu mungkin tidak, tapi dibimbangi setelah kewafatan itu akan disembahnya gambar tersebut ataupun disembahnya patung tersebut. Boleh insya-Allah sekali lagi kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Dan lanjutan kepada bacaan tersebut, ayat tersebut. Ya abati inni, itu wajibul gunnah, 2 harakat. Ni 4 atau 5 harakat. Kha di hujung kerongkong. Akhafu ai, di sini masuk beserta dengung, idgham bi gunnah. Daripada an jadi ai, 2 harakat. Ya massaka azab, di pertengahan kerongkong, za di hujung lidah. Azabum, di sini masuk beserta dengung. Asalnya azabun, azabun, tapi datang mim jadi azabum. Jangan lupa dengung 2 harakat. Azabum minarrah, nun bari fathah di atas ra yang bersabdu. Di sini alif lam syams, ya. Minarrahmani fataku, ni nak ke fa jangan lambat. Fatakuna lisyaitani waliya. Jom kita baca bersama-sama. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Jadi dia beri peringatan kepada ayahnya. Ya abati, sesungguhnya ayahku, inni akhafu, aku takut, aku bimbang, aku khawatir, ayyamassaka azabun minar rahman, kamu kelak akan dikenakan azab oleh Allah yang Maha Pengasih, ya. Fatakuna lisyaitani waliya, dan kamu akan tergolong di kalangan pengikut wali kepada syaitan ini. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, pesanan yang Nabi Ibrahim sampaikan ini bukan hanya untuk ayahnya, tetapi juga untuk kita manusia ini. Ambillah pengajaran dan pembelajaran daripada itu. Perbetulkan i'tiqad kita, akidah kita kepada Allah yang satu,
Diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Dalam ayat yang akhirnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang menyerupainya. Maksudnya kalau adalah benda kita boleh imagine, maksudnya itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Apatah lagi kalau ada benda yang boleh kita bentuk, boleh kita buat dalam bentuk binatang, bentuk manusia ataupun bentuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maksudnya selagi mana kita boleh mengimaginkan sesuatu perihal itu, maka ia bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas diharapkan. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Boleh kita dah bacakan ayat ini. Cuba sekali lagi. Dah baca? Dah baca, insya-Allah kita teruskan ayat seterusnya. Qala araghibun. Di sini izhar halqi. Sahabat-sahabat perhatikan, tanwin yang tulis macam 69 ini izhar halqi. Jangan panjang. Jangan panjang. Sempurna saja. Bun terus masuk. Di sini kena panjang dua harakat. Ikhfa hakiki. Anta'an. Izhar halqi balik. Jangan panjang. Nun mati yang ada tanda mati asli, izhar halqi. Kalau mim mati yang ada tanda mati asli, itu izhar syafawi. Alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la'ar. Ra jadi tebal. La'ar. Jangan baca la'ar. Tak betul. Yang betulnya la'arjumannak. Dengungkan dua harakat. Dan kalau nak waqaf, kaf itu diberikan tanda mati mendatang, diberikan bunyi hamas. Tapi kalau nak wasal, la'arjumannaka wahjurni maliya. Boleh insya-Allah kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jadi sambungannya, qala araghibun anta an alihati. Maksudnya, adakah kamu nak memisahkan aku? Maksudnya nak menjauhkan aku daripada Tuhanku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. La in lam tantahi la arjumanna. Kalau kamu tak berhenti duk berdakwah ini, aku akan rejam kamu. Maksudnya masyarakat juga akan merejam kamu. Apatah lagi raja dan pemimpin waktu itu. Maka wahjurni maliya. Sekarang ni lebih baik kamu pergilah. Maksudnya keluarlah. Maksudnya jangan duduk di kampung ni lagi. Jangan duduk dalam rumah ni lagi. Jangan duduk dalam kampung ni lagi. Baiklah kamu pergi. Sebelum apa-apa berlaku perkara yang tak baik, ayah dia kata baik kamu pergilah. Sebelum aku rejam kamu ataupun masyarakat merejam kamu, itu lebih baik kamu tinggalkan. Jadi katanya, qala salamun alaik. Sejahteralah ke atas kamu. Nabi Ibrahim ni dia cantik, nampak tak? Ini uslub dakwah dia. Bila orang itu tak terima dakwah, kita doa yang baik. Jangan hina dia, kerana mungkin dia tidak mendapat hidayah lagi. Kita nak tegur orang, jangan dengan kekasaran. Tegurlah dengan hikmah. Begitulah yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad junjungan besar kita, dan juga para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapannya apa? Qala salamun alaik. Sejahteralah ke atas kamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan minta Allah ampunkan dosa kamu. Innahu kana bi hafiya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyakkan berdoa. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang cuba nak tegur pasangannya ataupun anak-anaknya, tegur dengan uslub yang lebih baik. Ud'u fi sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi
serulah manusia ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang baik, dengan penuh hikmah dan tutur kata yang baik. Dan selepas itu kita mohon pengampunan kepadanya dan berteruskan berdoa supaya suatu hari nanti mereka dapat berubah ke arah kebaikan. Dan mungkin juga kita duk rasa mereka salah, rupa-rupanya kita yang betul, kita yang salah. Oleh itu kita juga perlu memohon keampunan kepada Allah supaya semoga kita diberikan petunjuk. Sebab itu kita berdoa dalam surah Al-Fatihah setiap hari dalam solat kita. Kita minta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Kerana mungkin perkara yang kita rasa betul rupanya salah. Jadi oleh itu senantiasa mohon doa kepada Allah diberikan petunjuk jalan yang lurus, supaya kita tidak terpesong, tergelincir daripada jalan tersebut yang akan mengumpan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, ya. Bukan tar tapi tau. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Boleh insya-Allah kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Boleh insya-Allah. Maafkan, biasalah kita buat live ni kadang ada kekurangan sikit, sebanyak saya mohon maaf. Sahabat-sahabat, dah lama ni tak tengok, belanjalah thumbs up dan juga heart. Dengar juga, belajar juga. Belanjalah sikit supaya saya lebih bersemangat. Boleh insya-Allah. Dan boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah, seronoknya cinta Al-Quran. Yang baru bersama kita dan yang belum lagi tekan button share, mohon sangat-sangat tolong tekan button share insya-Allah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Wa a'tazilukum idhar syafawi. Sempurna saja terus masuk. Wa ma tad'u ada khakhalah di sini. Wa ma tad'una min, samarkan ikhfa hakiki 2 harakat. Dunillah, lafz jalalah di sini dibaca nipis, jangan baca dunillah, itu tebal, salah. Di sini kena baca nipis, ya. Min dunillahi wa ad'u, wa ada lantunan, 2 harakat. Rabbi asa alla akuna bidu'a, 4 atau 5 harakat. Bidu'ai rabbi syaqiya. Boleh insya-Allah, ya. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama daripada wa'tazilukum. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Kemudian saya tidak balik pada wa ad'u rabbi. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Boleh belajar ke? Boleh belajar ni. Kalau saya boleh tak saya dapatkan komen sedikit. Macam mana penyampaian saya ini, terlalu perlahan, terlalu laju, ataupun memberi faham dengan baik, dengan jelas, atau sebaliknya. Boleh tulis di ruangan komen insya-Allah, ya teman-teman. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Falam di sini dengan 2 harakat. Mim bari fathah ni ada atas ain terus, ya. Falamma i'tazalahum idzal syafawi wa ma ya'buduna min, ifa hakiki 2 harakat. Dunillah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hiwa habna lahu, wahab, hab di sini ada lantunan. Hu itu panjang, ya, 4 atau 5 harakat. Ini maksilah tawilah di situ. Ishaq wa Yaqub.
Dan kalau waqaf di sini jadi qalqalah kubra, ba-nya diberikan lantunan. Wa kullan, ikhfa di sini samarkan 2 harakat, bukan wa kullan tapi lan gitu ya. Wa kullan ja'alna nabiyya. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Baru berhenti. Okey. Okey ya, so far diharapkan teman-teman umur dapat belajar sesuatu. Siapa nak minum air silakan ya. Nanti kita lihat sekarang ini satu persatu ayat. Kemudian bila dah selesai sampai ayat 51, kita baca balik sama-sama semuanya daripada awal ayat 39 hingga 51. Kita berada dalam kedudukan kedua, ayat kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan teman-teman semua masih bersemangat. Dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa tekan button share. Wa wahabna lahum, di sini ba mati asli, qalqalah sughra. Wa wahabna lahum, di sini idgham mislan saghir, kena panjang 2 harakat. Mir, di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung, bukan min tapi mir ya. Mirrah pedas. Rahmatina 2 harakat. Waja'alna 2 harakat. Waja'alna lahum, idhar syafawi jangan panjang. Lisana sid, ada lantunan. Lisana sidqin, sid bukan sid. Kalau sid jadi huruf sin, di sini huruf sad, sid. Lisana sidqin, izhar halqi, jangan panjang, sempurna saja qin terus masuk. Aliyya. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Wadhkur, zal di hujung lidah. Wadhkur fil kitabi Musa. Ini telah selesai tadi cerita Nabi Ibrahim. Dia nak masuk pada ayat cerita tentang Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu, dengungkan 2 harakat. Innahu 2 harakat. Kana mukhlasan, idgham bi gunnah 2 harakat. Mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Jadi ceritanya Nabi, Allah beritahu kepada Nabi SAW, sampaikan Nabi Muhammad kepada masyarakat, kepada manusia tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran ini. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia merupakan seorang yang ikhlas. Ikhlas. Jadi mohon pada Allah juga berikan kita keikhlasan. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia juga merupakan rasul dan juga dari kalangan para nabi. Jadi sambungannya esoklah. Jom kita baca dulu ayat insya-Allah. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Jadi jom sekarang ini kita baca bersama-sama daripada awal ayat 39 hingga 51. Diharapkan sahabat-sahabat semua dapat insya-Allah kita praktiskan bersama-sama. Jangan ke mana-mana. Sedikit lagi kita di akhir pengajian kita ini. Bismillah. Dan sebelum kita baca ni, boleh tak bantu saya sekali tekan button share dan berikan thumbs up dan juga heart. Dan di akhir bacaan nanti saya kongsikan jika ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang mungkin tak lancar baca Al-Quran, tergagap-gagap, tak tahu nak baca huruf bersambung-sambung,
tak ingat hukum tajwid, ada masalah makhraj ataupun permalu dan sebagainya, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan sebuah buku asal dan tajwid serta rakamannya. Baiklah, kalau semua dah bersedia, jom kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan kali ini. Diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya tadi. Jadi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kami bawakan setiap hari kepada anda jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi oleh itu teman-teman ya, boleh luangkanlah masa-masa yang saya bagi tahu tadi itu untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah ya. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada anda yang kekal istiqamah daripada awal hingga akhir pengajaran ini. Kerana bukan senang untuk istiqamah ini sebenarnya. Ramai yang akan tewas untuk kekal istiqamah. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang kekal istiqamah sehingga akhir pelajaran kita ini. Dan sebelum saya berakhir, saya nak kongsikan juga di kesempatan ini bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin nak memahirkan lagi dalam ilmu tajwid ini, nak mempelajari untuk memperkemaskan makhraj huruf. Mungkin ada masalah bacaan Al-Quran tak lancar ataupun tak ingat hukum tajwid dan sebagainya. Sama ada diri sendiri ataupun pasangan anda ataupun anak-anak anda yang menghadapi masalah itu, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asal dan tajwid. Kerana apa? Selain daripada mengikuti live yang saya bawakan ini, sahabat-sahabat akan kami berikan buku asal dan tajwid serta rakamannya. Di dalam buku-buku ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat belajar balik daripada asas, daripada zero, daripada kosong. Kita betulkan balik makhraj huruf dan kemudian kita akan belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu. Kerana dalam Al-Quran yang kita baca ini banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat. Kalau kadang nak ingat semua mungkin payah. Tapi dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan akan belajar satu-satu tajuk pada satu-satu masa. Sangat senang, sangat tersusun, sangat sistematik. Dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu ramai ya, meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Jadi dengan itu, oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan lepaskan peluang untuk bersama kita menjadi ahli cepat Quran. Marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan ini. Ramadan pun hampir tiba ya. Jadi sebagai persediaan untuk diri kita dan ahli keluarga kita, kalaulah bacaan Al-Quran kita tergagap-gagap dalam Ramadan tahun lalu, takkan kita nak keadaan yang sama dalam Ramadan tahun ini. Jadi oleh itu ambillah masa yang ada ini, yang berbaki ini, untuk kita mantapkan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah ya. Jadi kami nak buka sekarang ini kepada orang yang benar-benar ikhlas saja nak belajar. Jadi boleh komen nak jadi ahli cepat Quran untuk kami berikan 2 buah buku serta rakamannya, serta kita nak berikan juga dengan nota tajwid. Kita nak berikan nota tajwid juga sebagai bonus, dan kita nak berikan juga rakaman bacaan Al-Quran keseluruhannya yang akan diberi daripada masa ke masa. Dan kita juga nak berikan konsultasi. Maksudnya sahabat-sahabat yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran ini, jika ada sebarang masalah, sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh set appointment dengan kami. Kita akan cari waktu yang sesuai antara pihak anda dan pihak kami untuk kita buat video call jika anda ada sebarang masalah, sebarang persoalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan walau di mana saja berada. Bukan hanya terbuka untuk mereka yang di Semenanjung Malaysia, termasuklah di Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja anda berada sekarang. Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan ataupun tahunan, kerana kita tidak mengenakan sebarang yuran bulanan ataupun yuran tahunan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita telah memberikan promosi sempena dengan PKP ini. Kita telah turunkan yuran keahlian hanya kepada serendah sekali seumur hidup, sepanjang hayat, sebanyak RM250 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapatkan 2 buah buku asas dan tajwid. Rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran keseluruhannya ada lebih daripada 800 video pelajaran. Kita berikan nota tajwid, kita berikan konsultasi, kita berikan group support. Kita ada Facebook group support
kita berikan Telegram group support dan banyak lagi lah channel-channel yang kita ada, YouTube channel dan sebagainya, untuk kita bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita tahu sebagai manusia ini kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Kita mengaku di atas segala kekurangan dan kelemahan tersebut, dan kita cuba perbaiki untuk memperbetulkan yang mana yang bengkok dan mencantikkan yang mana yang tidak. Oleh itu, saya nak buka sekarang ini pendaftaran kepada mereka yang berhajat, ya. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang di ruangan komen, ya. Nanti admin kita akan balas komen anda itu. Dia akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, nanti dia akan bawa kepada admin kita punya WhatsApp. Boleh bagi tahulah dia nak jadi ahli. Nanti dia akan guide anda step pertama, kedua, apa dia nak buat pendaftaran nanti. Dan kita akan minta alamat rumah anda untuk kita postkan secepat mungkin buku ke rumah anda. Ataupun jika ada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini nak terus hubungi kami, boleh ambil pen dan kertas, ataupun boleh print screen. Nombornya tertera di bawah, 0111-621-7797. Sekali lagi saya ulangi, nombornya 0111-621-7797, ya. Minta tolong catat. Ataupun teman-teman yang tak ada pen, tak ada kertas nak tulis, jangan bimbang, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar pihak kami yang menghubungi anda, ya. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi, insya-Allah, sahabat-sahabat. Ataupun bagi mereka yang pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com, ya. Jika ada sebarang masalah sebelum, selepas ataupun semasa melakukan pendaftaran, jangan malu, jangan segan, ya. Hubungi kita ke nombor yang tertera di bawah. Begitu juga teman-teman kita yang telah pun mendapatkan buku asal dan tajwid ini dan telah pun mendaftar menjadi ahli cepat Quran, juga jangan malu, jangan segan, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Jika anda ada sebarang soalan, ya, boleh tulis sekarang di ruangan komen. InsyaAllah saya bersedia untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan yang khususnya yang nak bertanya tentang bagaimana untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Jika ada sebarang soalan, ya, boleh tulis di ruangan komen. Saya nak berikan 1 atau 2 minit yang terakhir ini kepada anda untuk kita buka sesi soal dan jawab, InsyaAllah, ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, ramai yang mengucapkan dapat mempelajari sesuatu. Alhamdulillah. Baik, macam mana di Singapura? Alhamdulillah, teman-teman, untuk pengetahuan semua, setakat ini semenjak kebelakangan inilah, khususnya semenjak kita buat live kelas ini, kita menerima saban hari pendaftaran daripada Singapura juga. Jadi kita akan hantar buku ini kepada anda. Cumanya ada charge penghantaran, kita kenakanlah daripada yuran keahlian itu, ada sedikit penambahan yuran charge penghantaran. Ya, untuk mereka di Semenanjung Malaysia, kita berikan postage percuma. Maksudnya semua termasuk dalam yuran keahlian yang tuan-tuan dan puan-puan bayar tersebut. Baik Ustaz, rumahnya jauh daripada ATM. Baik teman-teman, untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, ada berita gembira saya nak sampaikan. Jika anda tak tahu nak buat online banking, ataupun rumah anda jauh daripada bank, sahabat-sahabat boleh daftar dahulu. Kita ada servis iaitu cash on delivery, maksudnya COD. Sahabat-sahabat daftar dahulu, nanti bila buku dah sampai rumah, baru buat pembayaran kepada yang menghantar buku tersebut. Dan kemudian nanti berhubung dengan kita, kita akan bantu bagaimana untuk mendapat akses kepada pelajaran-pelajaran yang saya bagi tahu tadi itu, ya. Boleh daftar dahulu dan kita buat COD, insya-Allah. Baik, ada soalan-soalan yang lain? Sesuai ke tak Ustaz untuk mereka yang daripada asas? Alhamdulillah, kaedah ini tuan-tuan dan puan-puan sangat sesuai untuk mereka nak belajar daripada asas ataupun mereka yang nak buat revision balik. Kerana dia menggunakan kata kunci, ada 4 kata kunci teras. Yang pertama, nama saya, kata Jawa, kata Roha, ada laba. Selepas ni ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan yang kami bawakan dalam membantu anda. Dia sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Sistemnya, kaedahnya sangat simplified, sangat mudah. Dia menggunakan kata kunci yang selari dengan bahasa Arab dan mudah diingat. Dia menggunakan kata-kata yang familiar bagi kita orang Melayu ni, ya. Antaranya nama saya, kata Jawa, kata Roha, ada laba. Itulah 4 kata kuncinya. Nanti insya-Allah lepas ni boleh tonton video tersebut, ya. 2 minit saja lepas habis penerangan saya ini. Baik sahabat-sahabat, boleh komen
Saya nak jadi ahli cepat Quran. Siti Hajar Abdullah. Alhamdulillah. Terima kasih Siti Hajar berminat untuk menjadi ahli cepat Quran. Siti Hajar boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun Siti Hajar boleh terus WhatsApp pada kita nombornya 011162177797, ataupun terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com, ataupun nanti kami akan balas di komen Siti Hajar. Kita akan bagi link WhatsApp, tekan link itu ya. Sahabat-sahabat yang lain juga jika berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran ya, boleh lakukan. Alhamdulillah, Zaliha kata saya dah jadi ahli cepat Quran. Alhamdulillah. Jadi begitulah mereka yang telah pun menjadi ahli cepat Quran terlebih awal daripada tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi jadi ahli. Manfaatkanlah buku dan rakaman yang kami bagi, dan kalau tuan-tuan ada masalah, ada persoalan, jangan malulah, jangan segan hubungi kami. Baik teman-teman, saya rasa setakat itulah dahulu daripada perkongsian daripada saya. Jangan lepaskan peluang kerana yuran ni kita akan revise balik ya. Habisnya PKP ini kita akan naikkan sedikitlah kepada harga biasa. Tapi untuk tempoh sekarang kita turunkan hanya kepada serendah sekali seumur hidup sepanjang hayat RM250. Jadi jangan lepaskan peluang ini. InsyaAllah kita berjumpa esok hari dalam sambungan bacaan ayatnya ya. Yang belum lagi follow dan like page kita ya, boleh follow, boleh like page Fatihah Learning Center. Semoga Allah memberkati pertemuan kita dan memberikan keampunan dan mencatat setiap saat yang kita luangkan bersama ini sebagai pemberat timbangan hasanah kita insya-Allah. Yang baik, yang sempurna semuanya dari Allah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Sempurna. Yang lemah, yang kurang, yang silap itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.